Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Adilan binti Muhammad Razi, nama matrik 055905 bersama dengan rakan-rakan yang lain akan membentangkan subjek kajian teks Nusantara Akidah berkenaan dengan tajuk Peranan dan Sumbangan Syekh Daud Al-Fatani terhadap kemajuan Islam di Nusantara, yakni di Patani, Thailand. Pertama, kita lihat dulu kepada pengenalan. Patani merupakan antara wilayah terawal yang menerima Islam iaitu pada abad ke-13 Masihi. Munculnya Islam di Patani telah melahirkan ramai ulama Nusantara yang hebat seperti Syekh Daud Al-Fatani yang mana terkenal dengan kehebatan intelektual serta karya-karya penulisannya. Yang ketiga, keberkesanan peranan ulama dalam urusan pentadbiran kerajaan serta usaha mereka dalam memperluaskan kegiatan ilmu telah merancakkan lagi perkembangan Islam di Nusantara, yang mana hasilnya Patani menjadi salah sebuah kerajaan yang menguasai politik Melayu di Nusantara pada ketika itu. Seterusnya, sejarah kemajuan Islam di Patani. Kemasukan Islam ke Patani menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah kerana mereka tidak dapat menemukan fakta yang tepat, namun mereka telah mengeluarkan beberapa teori dan salah satu daripadanya adalah teori yang menyatakan bahawa Islam masuk melalui persinggahan para sufi serta pedagang dari Arab dan pesisir India pada akhir abad ke-12 Masihi. Kemajuan Islam di Patani terserlah melalui inisiatif Kesultanan Patani mengembangkan ilmu pengetahuan Islam hasil daripada dakwah yang dibawa oleh pedagang Arab yang mana ia membawa kepada penubuhan pusat-pusat pengajian tamadun dan sastra Islam yang mana akhirnya melahirkan ramai ulama hebat di Patani. Seterusnya, Patani menjadi tempat kegiatan Islam berlandaskan hukum Al-Quran dan Hadis selain tertubuhnya sistem pendidikan seperti pondok pengajian dan pembinaan masjid yang mana asasnya diambil daripada sistem pengajian di Timur Tengah. Seterusnya, kita lihat pula kepada keadaan Islam sebelum kedatangan Syekh Daud Al-Fatani. Yang pertama, rakyat Patani sudah memeluk Islam sekitar abad ke-13 Masihi sebelum kedatangan Syekh Daud Al-Fatani lagi. Dan keadaan masyarakat ketika itu adalah raja dan rakyat masih mengamalkan sinkretisme iaitu gabungan di antara tradisi para Islam dan Islam dalam aspek budaya dan keagamaan. Contohnya, mereka masih mempercayai kepada ramalan dukun, tilikan nasib dan aktiviti menyambung ayam. Dan percampuran ini adalah disebabkan oleh peninggalan pengaruh Buddha yang masih tersisa yang mana telah bercampur aduk dengan Islam yang datang selepasnya. Jadi apa yang boleh disimpulkan adalah keadaan Islam dan keadaan masyarakat Muslim di Patani ketika itu masih berada pada tahap yang rendah kerana mereka ni masih berpegang kepada kepercayaan tradisi lama. Seterusnya kita lihat pula kepada keadaan Islam selepas kedatangan Syekh Daud Al-Fatani. Yang pertama, Syekh Daud Al-Fatani meneruskan khidmatnya dengan menyebarkan dakwah di Patani setelah selesai pengajiannya di Mekah. Yang kedua, beberapa tahun kemudian telah tercetusnya perang di antara Siam dan juga Patani dan di dalam peperangan tersebut Syekh Daud Al-Fatani telah kehilangan sahabat seperjuangan beliau semasa menuntut ilmu di Mekah iaitu Syekh Abu Samad Al-Palimbani yang mana dikhabarkan hilang di Masjid Legur. Dan keadaan ini telah mendorong Syekh Daud Al-Fatani untuk menuntut ilmu dari Patani sehingga ke Mekah kerana beliau percaya bahawa ilmu mampu menjadi senjata yang ampuh bagi menewaskan musuh. Dan akhir sekali, Syekh Daud Al-Fatani berjaya memupuk kemajuan ilmu dan intelektual serta semangat jihad dalam diri rakyat supaya terus berjuang mempertahankan Islam dan wilayah Patani dari cekaman musuh. Seterusnya kita masuk kepada biodata Syekh Daud Al-Fatani. Yang penuh beliau adalah Al-Alim Alamah Al-Ari Ar-Rabbani Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris penguasanya Al-Fatani. Ibunya adalah Wan Fatimah anak Wan Salamah bintu Panda, Wan Su bintu Kaya Rakna Diraja bin Andi Fakih Adil Maharaja Lala bin Mustafa Datuk Tambu Sultan Abdul Hamid Shah bin Sultan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatuddin. Beliau juga dikenali sebagai Tok Syekh Daud Fatani. Dan bapa beliau adalah Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris atau Tok Wan Derasi atau Syekh Wan Senik bin Tok Wan Abu Bakar bin Tok Kaya Pandak bin Andi Fakih Adi Datuk Maharaja Lala. Tahun dan tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani dilahirkan pada tahun 1720 Masihi bersamaan 1133 Hijrah di Kampung Parik Marhum, Kerisik, Patani. Kota Kerisik ini merupakan ibu kota kerajaan Islam Patani pada abad ke-13 Masihi atau bersamaan 7 Hijrah dan 14 Masihi bersamaan 8 Hijrah. Kota Kerisik ini juga terkenal dalam sejarah kerana kota inilah Maulana Malik Ibrahim iaitu salah seorang wali songo pernah tinggal dan mengajar sebelum berpindah ke Jawa Timur. Sifat Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani adalah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat warak dan sangat ikhlas dalam melakukan apa jua urusan. Dan Syekh Daud Al-Fatani ini merupakan seorang yang sangat merendah diri. Sebab apa? Sebab Syekh Daud Al-Fatani ini sentiasa mengaku bahawa diri dia ni
banyak berdosa, sentiasa mengaku dirinya lemah, tidak berdaya, dan Syekh Daud Al-Fatani ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-beradik Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani merupakan anak sulung daripada 6 adik-beradik. Dan adik-beradik dia tu terdiri daripada 5 lelaki dan seorang perempuan. Antaranya ialah Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris, Syekh Wan Nik dan adik perempuannya yang bernama Siti Khadijah bin Abdullah Al-Fatani. Dan mereka semuanya adalah berketurunan Fakih Ali. Gelaran Syekh Daud Al-Fatani ini diberi beberapa gelaran. Antaranya adalah 4 gelaran inilah. Gelaran yang pertama iaitu gelaran Syekh. Gelaran Syekh ini adalah satu gelaran yang terhormat yang diberikan kepada Syekh Daud Al-Fatani sebagai pengiktirafan umat Islam tentang segala sumbangan dalam bidang keagamaan dan keilmuan Islam. Yang kedua adalah gelaran Al-Amin Al-Alamah Al-Arif Ar-Rabbani. Gelaran ini pula merupakan satu gelaran yang tertinggi. Tadi gelaran yang terhormat ni gelaran yang tertinggi yang diberikan kepada Syekh Daud Al-Fatani oleh para guru dan murid beliau. Gelaran ini juga diperakakan oleh pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah yang sedang berkuat kuasa pada zamannya. Gelaran Syekh Daud Wali Allah, yang ketiga ni lah gelaran Syekh Daud Wali Allah ataupun Syekh Daud Keramat. Ini adalah diberikan kerana berdasarkan beberapa pedoman kisah keramat yang sering dikaitkan dengan Syekh Daud Al-Fatani. Gelaran yang keempat adalah Syekh Daud Pengarang Kitab. Gelaran ini diberikan kerana beliau merupakan ulama Nusantara atau ulama dari Asia Tenggara yang paling produktif dalam penulisan kitab dalam mazhab Syafi'i. Bilakah Syekh Daud Al-Fatani ini meninggal dunia? Beliau meninggal dunia pada tahun 1879 Masihi bersamaan 1297 Hijrah ketika berumur 159 tahun Masihi atau 164 tahun Hijriah. Dan beliau dimakamkan di Taif berdekatan dengan kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Kemudian beberapa tahun selepas tu, jenazah beliau ini telah dipindahkan oleh Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani ke Mekah. Dan disebabkan pemindahan kubur Syekh Daud Al-Fatani ini, pihak Wahabi membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuklah kubur Syekh Daud Al-Fatani. Wallahualam. Okey, seterusnya kita masuk kepada pendidikan Syekh Daud Al-Fatani. Yang pertama ialah sejarah pendidikan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ini dilahirkan dan juga dibesarkan di Patani sehingga beliau mencapai usia remaja. Namun begitu, berdasarkan maklumat yang diperolehi, beliau hanya sempat mendapatkan pendidikan awalnya di tanah airnya sendiri hanyalah dalam tempoh waktu yang singkat sahaja, iaitu sekitar 5 tahun. Dikatakan juga beliau ini mendapat pendidikan awalnya daripada kalangan keluarga beliau sendiri. Antaranya ialah daripada bapa beliau iaitu Syekh Wan Abdullah. Yang kedua ialah Syekh Wan Idris selaku datuknya dan juga Syekh Safiuddin iaitu bapa saudaranya. Beliau juga berguru dengan hampir semua ulama yang ada di Kerisik pada waktu itu. Antaranya ialah Syekh Abdul Rahman Pawbo' Al-Fatani. Setelah selesai mendapat pendidikan asas dalam Islam seperti ilmu tauhid, ilmu nahu dan juga saraf di Patani selama 5 tahun, beliau pun melanjutkan pelajarannya ke Aceh selama 2 tahun dan dia juga menjadi anak murid kepada Syekh Muhammad Zain Aceh. Selepas itu, beliau meneruskan lagi pelajarannya ke Mekah Al-Mukarramah selama 30 tahun dan juga di Madinah Al-Munawwarah selama 5 tahun. Dalam tempoh itu, beliau sempat berguru dan bermuzakarah dengan lebih daripada 40 orang ulama yang termasyhur pada zamannya. Okey, yang kedua ialah guru dan juga murid Syekh Daud Al-Fatani. Sebagaimana yang telah dinyatakan mengenai sejarah pendidikan Syekh Daud, ianya bermula daripada tanah airnya sendiri sehinggalah ke negara Timur Tengah. Sudah pasti ramai lagi yang telah menjadi ataupun yang pernah menjadi guru dan juga murid Syekh Daud Al-Fatani. Antara guru-gurunya yang tidak disebutkan lagi ialah yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang kedua Syekh Muhammad Saleh Al-Fatani, yang ketiga Syekh Abdul Samad Al-Fanibani, yang keempat Syekh Ali bin Ishaq Al-Fatani. Syekh Ali Al-Ishaq ini adalah seorang pengamal tarikat Samaniyah. Tetapi sebaliknya, Syekh Daud Al-Fatani ini membai'ah beliau dalam tarikat Asyatariyah. Yang kelima ialah Syekh Abdul Ar-Rahman Mubin. Seterusnya ialah murid-murid Syekh Daud Al-Fatani.
Yang pertama ialah Syekh Abdul Halim Kelantan. Yang kedua Syekh Wan Hasan bin Ishaq Besut Al-Fatani. Yang ketiga Syekh Wan Musa bin Mustafa Al-Fatani. Yang keempat Syekh Zainuddin Aceh. Syekh Zainuddin Aceh ini adalah guru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kelima ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani. Itu adalah beberapa nama yang pernah menjadi murid dan juga guru Syekh Daud Al-Fatani. Wallahu a'lam. Saya akan menerangkan tentang karya-karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud telah tampil dengan sejumlah besar karyanya dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Justeru beliau telah diangkat sebagai ulama yang paling prolifik di rantau Nusantara kerana banyaknya karya-karya yang dihasilkan sepanjang hidupnya. Karya-karya ini dikenali sebagai kitab jawi yang merujuk kepada buku-buku dalam pengajian Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik menggunakan huruf-huruf Arab. Beliau juga berkarya dalam bahasa Arab tetapi ia tidak tersebar dengan meluas di rantau Asia Tenggara berbanding dengan bahasa Melayu yang banyak tersebar dan dipelajari di alam Melayu. Karya terawal beliau ialah Kifayah Al-Muhtaj fil Isra' wal Al-Mi'raj yang ditulis pada tahun 1204 Hijrah. Manakala karya terakhir beliau ialah Al-Bahjah Al-Mardiyah yang dihasilkan pada tahun 1259 Hijrah. Karya fiqh beliau yang paling lengkap dalam fiqh mazhab Syafi'i ialah Hidayah Al-Muta'alim. Buku ini selesai ditulis pada 1244 Hijrah. Selain itu, Wad Az-Zawahir yang dihasilkan pada 1245 Hijrah merupakan karya beliau yang paling lengkap mengenai fiqh. Furu' Al-Masail pula merupakan karya agung beliau dalam bidang fiqh. Karya beliau yang paling besar dan karya puncak dalam bidang fiqh di Nusantara. Jumlah keseluruhan karya beliau menjangkau 101 judul tetapi hanya 66 judul sahaja yang dapat dikenal pasti dan ditemui sehingga kini. Semua 66 judul ini boleh diklasifikasikan kepada 5 kategori iaitu fiqh, ibadah, akidah, tasawuf, akhlak, tarikh dan sastera. Seterusnya, kelebihan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kelebihan Syekh Daud adalah seperti berikut. Yang pertama, Syekh Daud adalah orang pertama yang mengambil inisiatif membentuk satu pasukan yang bertugas sebagai pengurus hal ehwal jemaah haji yang dikenali sebagai Syekh Haji di Mekah dan Madinah. Beliau telah dilantik sebagai ketua para Syekh Haji. Oleh itu, beliau telah menjadi ketua Syekh Haji yang pertama dan juga ketua Syekh Haji Jamaah Al-Jawi di rantau Nusantara yang pertama. Yang kedua, Syekh Daud merupakan orang Melayu pertama yang diberi tauliah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram di Mekah. Seterusnya, Syekh Daud merupakan ulama dunia Melayu yang paling banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu dalam bidang pengajian Islam. Kitab-kitab karya Syekh Daud paling banyak digunakan sebagai sukatan pelajaran dan rujukan dalam pengajian Islam sejak zaman beliau masih hidup hinggalah pada zaman sekarang. Ketokohan Syekh Daud dalam bidang penulisan fiqh diakui oleh semua lapisan ulama di alam Melayu, bahkan oleh ulama berbahasa Arab juga. Sekian daripada saya. Syukran jazilan. InsyaAllah seterusnya kita pergi kepada peranan dan sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam perkembangan Islam. Jadi untuk sumbangan Syekh Daud Al-Fatani kita boleh bagi kepada 3 aspek, iaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kemajuan dalam penulisan dan juga kemajuan dalam ekonomi Islam. Okay, pertama, kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Syekh Daud Al-Fatani sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Sebagai contoh, ketika peperangan antara petani dan Siam, beliau amat mendahulukan pendidikan dalam perjuangan yang dipertahankan untuk mempertahankan petani daripada dijajah Siam. Beliau berkata, barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, maka dia mampu menguasai senjata tanpa perlu menggunakan senjata. Yang mana ilmu itulah sebagai senjata yang digunakan untuk berusaha menentang penjajahan Siam. Beliau juga banyak melontarkan pandangan dalam beberapa bidang ilmu yang lain, termasuklah bidang politik, fiqh, usuluddin dan hadis. Seterusnya, kemajuan dalam penulisan. Beliau telah banyak menyumbang dalam bidang penulisan. Dan penulisan beliau ni telah mencakupi pelbagai bidang lah. Antaranya fiqh, ibadat, ilmu kalam, tasawuf, perniagaan, harta pusaka, serta perkahwinan dan perceraian. Dan kitab-kitab beliau ini ditulis sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Jadi karya pertama yang beliau hasilkan adalah pada tahun 1809 Masihi, iaitu kitab Ghayatul Taqrib fil Irth wa Ta'thib di Mekah. Manakala karya terakhir beliau adalah pada tahun 1843 Masihi, iaitu kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Manakala kemajuan yang beliau telah sumbangkan dalam ekonomi adalah kita boleh lihat dalam karya beliau Furu'ul Masail,
yang mana ia telah menggambarkan pemikiran beliau yang bersifat fiqh ekonomi, iaitu yang mana pemahaman pemikiran ekonomi beliau ni adalah bersumberkan kepada perbahasan hukum fiqh dalam nak selesaikanlah permasalahan ekonomi yang ada, dan beliau banyak fokus kepada akad transaksi sama ada wang ataupun harta dalam konteks yang diizinkan syarak. Pemikiran ekonomi beliau ni merupakan semangat besarlah kepada amalan pembaikan Islam yang digunakan pada hari ini di zaman kita ni. Jadi sebagai kesimpulannya, kita dapat lihatlah ulama-ulama awal Nusantara ni seperti Syekh Daud Al-Fathani dan beberapa ulama lain lah, tidak dapat disangka lagi lah sumbangan dan jasa mereka yang kita boleh lihat dalam sumbangan mereka kepada berkembangannya ilmu di alam Melayu ni, dan kita boleh lihatlah daripada hasil-hasil penulisan yang ada lagi sampai ke hari ini. Okay, jadi Syekh Daud Al-Fathani telah membuktikan kepada masyarakat bahawa ilmu mampu menjadi senjata ampuh dalam usaha menewaskan musuh. Bagi yang kita dapat lihat tadi, ketika peperangan antara Siam dan Patani, beliau telah membuat keputusan untuk pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu lah, supaya masyarakat dapat mencontohi beliau bahawa ilmu itu adalah senjata untuk berusaha melawan musuh. Sumbangan beliau terhadap kemajuan Islam tak dapat dinafikan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, penulisan dan ekonomi. Beliau sangat mengutamakan ilmu dalam kehidupan serta banyak melontarkan pandangan dalam pelbagai bidang ilmu, sehingga kita dapat lihatlah terhasilnya pelbagai penulisan dan karya-karya beliau dalam bidang ilmu. Beliau juga turut membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan bersumberkan kepada perbahasan hukum fiqh yang banyak membimbang dalam sistem pelbagai Islam seperti yang telah disebutkan sebentar tadi. Jadi sekian sahaja pembincangan kami pada kali ini. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.